Okay, Assalamualaikum and a very pleasant day to everyone. So, for today's class, we're gonna do some indices problem solving. Okay, so problem solving. Sebab kita dah belajar almost everything, so now kita nak tengok how to apply it in the question in exam lah. Okay, problem solving. Okay, first and foremost, how to solve indices without using calculator. Okay, tanpa menggunakan kalkulator. Sebab selalunya this answer macam soalan A, B, C, kamu boleh terus dapat je kalau kamu tekan kalkulator. But then soalan without using calculator, so kamu kena tunjuk proving. Maksudnya kena tunjuk jalan kerja satu-satu lah. Okay, this is self mastery muka surat 26. So we gonna use buku teks self mastery muka surat 26. So I'll be using a few example. Nanti kamu buat yang selebihnya. So macam soalan nombor 1 ini, saya akan guna soalan A. So B dengan C ni kamu kena buatlah sendiri. Ini adalah homework kamu, okay? Okay. So calculate the value of each of the following following without using calculator. So now let's open let's open our scribble. Okay, jom kita menconteng. Okay, first kita tulis soalan dia. Okay, saya akan tulis kat sini soalan dia. Okay, soalan dia first and foremost, soalan 1 A, page 26 semua soalan page 26. Okay, 4 to the power of 1/3 times 50 to the power of 2/3 times 10 to the power of 5/3. Okay, nampak semua? Okay, now bila dah dapat macam ni, first thing first, kita nak buat indices, kita kena tengok adakah base dia sama. So first tengok dulu apa base dia. Okay, soalan ni first 4, 50, 10. So base is not the same. Base not same. So macam mana kita nak solve? Base not same. So bila base tak sama, kita kena samakan base dulu. So benda yang kita kena buat adalah samakan base. Samakan base dulu. Okay, samakan base. Okay, while saya explain ni, kalau boleh saya nak semua orang ada kertas masing-masing supaya boleh senang nak tengok, nak solve. Okay, okay, now first kita tengok, kita kena jumpa setiap satu ni. Setiap satu ni kita kena pilih nak samakan base dia. Okay, so okay, first kita ada apa? Kita ada nombor 4, kita ada 50, kita ada 10. So selalu kalau nak samakan base, kita tengok kena nombor yang paling kecil. So macam yang ini, nombor paling kecil adalah 2. Tapi 2 ni, 4 nombor paling kecil 2 pula. Nombor paling kecil adalah 4. But then 4 ni kita boleh kecilkan lagi sebab 4 adalah 2 kuasa 2. So maksudnya kita kena samakan base menggunakan base 2. So kita kena tukar setiap 4 ni, 50, 10 kepada base 2. Okay, macam mana nak buat? Okay, macam tadi, so 4 kita dah dapat. So 4 adalah 2 base 2. Okay, tapi macam mana yang lain? Macam 50, 50, macam mana? Ingat lagi tak method yang sahaja? Kalau nak tahu berapa dia punya index, kita guna bahagi banyak kali. So 50, base yang kita nak adalah base 2. So 50 bahagi 2, kamu dapat 25. Tak boleh. No. You can't use this. Okay, tak boleh macam tu. Okay, kita kena tukar. Dia bukan base 2 saja, dia base lain sekali. Okay, so kita kira je dulu. Okay, tak apa, buat je dulu. Okay, 4, 2 darab 2. Okay, kalau 50, dia boleh 2, tapi 2 tu dia kena darab dengan apa? 2 darab 5, kamu akan dapat 10. 10, kalau darab 5 satu lagi, kamu akan dapat 50. Okay, so maksudnya kat sini dia bukan base 2 saja, dia ada 2 base. Base 2 dengan base 10. Base 5, tersalah pula saya. Base 2 and base
5. So ada 2 base. Okay, 2 base. So this one adalah 2 times 5. 5 ni darab 2 kali, so dia adalah 5 kuasa 2. Okay, dan last kali 10. 10. So yang 10 ni adalah bersamaan dengan 2 darab 5. Okay, so 2 times 5. So kat sini 2 times 5. 2 darab 5. So bila kita dah ada, maksudnya kita kena 2 base. Base 2 dengan base 5. So bila dah ada 2 base, baru kita boleh teruskan. Okay, so kita tengok ya. So 4 adalah dekat sini. 4 adalah, tukar warna, 4 adalah bersamaan 2 kuasa 2. Okay, bracket. Dia berjumpa dengan kuasa 1/3. Okay, cantik. Darab 50. 50 apa dia? Tengok sini. 2 darab 5 kuasa 2. 2 darab 5 kuasa 2. So, kita bracketkan dia. Dia akan jumpa dengan apa? Dia akan jumpa dengan 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. So, jumpa dengan 2 kuasa 3. Darab lagi. Kita ada apa lagi? 10. 10 kuasa 5/3. So, 10 itu adalah apa dia? 2 darab 5. So, kita buatlah kat sini. 2 darab 5. Okay. Power dia adalah 5/3. 5/3. Okay. Contoh. Okay. Bila dah macam itu, baru kita boleh teruskan. Okay, macam mana nak teruskan? Mana ni? Okay, nampak tak ini? Ini kita guna law of indices yang mana? Bila power, law of indices power. So, bila power, dia punya index. Jadi, apa kita buat? Index. Jadi, darab. Okay. Mari kita solve lagi. So, 2 darab 1/3. So, kamu tekan kalkulator je lah. 2 darab 1/3. So, dapatlah 2/3. Okay, darab lagi. Okay, kalau macam ini, ingat 2 ini maksudnya dia 2 kuasa 1. So, setiap ini kena berjumpa. Ingat lagi kan? Setiap ini kena berjumpa. So, maksudnya dia adalah darab 2 kuasa 1 darab 2/3. Kamu akan dapat 2/3. Darab lagi dengan 5. 2 darab 2/3. So, 2 darab 2/3. Kalau tak tu, kita guna kalkulator. Mana? Where is my calculator? Okay, saya buka kalkulator. So, 2 darab 1/3. So, clear. 2 darab 2/3. So, kita tak nak tu, kita nak tu. So, 4/3. Okay, 4/3. So, 5 ni 4/3. Okay, darab lagi. Okay, ini 2 ni kuasa 1, 5 pun kuasa 1. So, 1 darab 5/3, kamu akan dapat 2/5/3. Darab 5 pun akan jadi 5/3. Sebab dia dua-dua dia kena jumpa dengan 5/3 ni. So, 5/3. Okay. Bila dah sampai panjang ni, baru kita kumpulkan base yang sama. Same base, kita groupkan. So, maksudnya kita ada base 2 dengan base 5. Okay, kita buat tepi bawah. Okay, tengok betul-betul Okay, kat bawah. Okay, 2. First kita ada 2. 2/3. Operasi dia adalah darab. So, kita guna tambah. Okay, tambah. Apa lagi ada? 2/3. 2/3 juga kat situ. Tambah 2/3. Okay, tambah. Apa lagi? 2. Okay, this one. 5/3. Tambah 5/3. Operasi mesti darab. Sebab dia base yang berlain. Bila base jumpa dengan base yang lain, kita mesti kena guna darab tu. Okay, dia jumpa dengan apa? 5. Okay, 5. Tengok base 5. 1, 4/3. Operasi darab, so kita jadikan tambah. 5/3. Okay.
Bila dah kat sini, baru kita boleh teruskan. Warna apa lagi kita nak guna? Warna pink lah. Okay, sama dengan 2. So 2/3 tambah 2/3 tambah 5/3. So kita tekan kalkulator. 2/3 tambah 2/3 tambah 2/3 tambah apa? 5/3. So kamu dapat power 3. Dapat 3 je kat situ. So kat sini akan jadi 2/3. Darab 5 pula. 5 kita tak tahu berapa kuasa dia. So kita tambahkan ini. 4/3 tambah 5/3. 4/3 tambah 5/3. Kuasa 3 juga. So maksudnya kat sini 5 pun kuasa 3. So bila dah macam ni, waktu ni baru kamu boleh guna kalkulator. Ini kat sini baru can use calculator. Okay. So 2/3. Berapa nilai 2/3? Kita tekanlah 2/3. Dapat 8. 5/3 berapa? 125. So kita gantikan. So 2/3 kita dapat 8 darab 5/3 125. Bila dah sampai sana ni, kira je lah guna kalkulator. 8 darab 125. So 8 darab 125 dapat 1000. Okay, dapatlah 1000. So inilah jawapannya. Dah dapat. Macam tu je lah. Tengok panjang kan kerja dia. Okay, so ini semua dalam kerjanya. Okay. Kalau still tak dapat tu, cuba apa orang kata, cuba pauskan, lepas tu fahamkan lagi sekali. Nanti saya akan screenshot ni, lepas tu share dekat kelas lah sekali. Share sekali. Kalau ada siapa-siapa yang nak tengok balik jalan kerja ni, boleh minta. Nanti saya bagi screenshot jalan kerja ni dekat dia personally. Okay. Tak adalah panjang sangat. Macam tu je. Okay, nampak tak? Macam tu je. Pendek tu je. Yang penting kamu kena solvekan satu-satu. Okay, itu saja. Okay, kalau nak confirm, if you want macam betul ke tidak jalan kerja aku ni, so nak confirm, kamu boleh mana equation asal, guna calculator, use calculator, dan tengok dapat tak jawapan sama dengan 1000. Okay, jom kita try equation asal. Tapi ni kita terus tekan calculator. So kita ada apa? 4 to the power of 1/3. 1/3. Lepas tu dia darab dengan 50 to the power of 2/3. 2/3. Darab lagi 10 to the power of 5/3. So tengok, your answer will be 1000. So maksudnya betul lah apa yang kita dah buat kat sini. So betul lah yang kita buat ni. Proven dah lah. Okay. So betul lah jalan kerja kamu. Okay. So buat satu-satu. Macam yang ini 4, 50, 10. Sebab dia tak boleh guna satu je base. Dia tak boleh sama satu je. So bila dia tak boleh satu, itu yang jadi 2 ni. Tadi saya tersalah. Dia boleh gunakan base 2 dengan base 5. So kamu kena pandai-pandai cari cara nak guna base. Nak cari base yang boleh digunakan. Okay, tak apa. Nanti bila kamu dah jumpa banyak latihan, senanglah. So B dengan C, you can try on your own ya. B dengan C, try. Macam ini, try tengok 5, 20, 10. 5 20, 10. So base yang kita boleh guna mungkin base 2 dengan base 5 juga. Sebab 5 ni 5 je lah. 20 2 darab 2 darab 10. 10 ni 2 darab 5. Tengok. Okay, 60 125 15. So mungkin kita boleh guna apa? Base 3 dengan base 5 saya rasa. Kenapa? Kita boleh try. Base 3, base 5 atau mungkin boleh lagi lain. Try satu-satu.
60 apa dia? 3 darab 3 9 darab 5 40. Ni kena fikirlah. Sebab 125 ni adalah 5 kuasa 3. 15 boleh jadi 3 dengan 5. 60 macam mana? 3 darab 2 darab 10. Try lah cari. Kena cari sendiri base yang sesuai untuk digunakan. Okay, next. Okay, finding the values of x. Okay, sekarang kita nak cari value of x. Okay, ni pun saya tunjuk one example each. So nanti kamu solve kan yang lain. Okay, nombor 2 C. Saya akan buat nombor 3 pun C. Okay, kita try finding the value. Kenapa ada S kat sini? Nanti kamu akan tahulah. Okay, first kita guna ni. Calculate the value of x. Dia suruh cari value of x for the following equation. Calculate the value of x. Okay, now ni pun soalan sama. Ni page 26. Tengoklah. Okay ya. Jom kita solve. Jom kita solve. Okay, so soalan number 2. Okay, first salin soalan dulu. Apa soalannya? 25 x negatif 2/3 minus 5/3 x 1/3 equal to 0. Okay, equal to 0. Okay, bila macam ni, first kita pindahkan ini ke sebelah. Sebab kita nak compare. So, bila kita nak compare, kita kena pindahkan yang ni pergi sebelah. Yang ni, bila dia pergi sebelah, dia akan jadi apa? Ni negatif pergi sebelah jadi positif. So, 25 x 2/3 is equal to 5/3 x 1/3. Okay. Bila dah macam ni, kita cuba kumpulkan nombor kumpul dengan nombor, x kumpul dengan x. Okay. Apa orang kata? Group kan? Group. Okay, group. Okay, first saya nak x sebelah kiri. So, x 2/3. Okay, yang ini adalah darab kan? So, bila darab, dia pergi sebelah, dia jadi bahagi. X 1/3. Okay, ingat tuan rumah kena dekat depan. So, ini tuan rumah dia 5/3. 25 ni pergi sebelah. Ini darab, pergi sebelah jadi bahagi. Bahagi 25. Okay, sama je lah nanti. Okay, so now x bahagi. So, bila apa jadi dekat power, bila indices bila kita bahagi, dia jadi tolak. So, bukan ada negatif ke? Sekejap. Tengok soalan dia betul ke tidak. Negatif 2/3. Dia ada negatif. Negatif 2/3. Okay. X negatif 2/3 tolak 1/3 bersamaan dengan 5/3 bahagi 25. Berapa kamu akan dapat? Mana kalkulator? 5/3 bahagi 25. 1/15. 1/15. Kamu dapat 1/15. Mana? 1/15. 1/15. Okay. Bila dah sampai situ, okay, kita solve lagi. So, x. So, negatif 2/3 tolak 1/3 dapat berapa? Negatif, clear. Negatif 2/3 tolak 1/3. Negatif 1. Okay, negatif 1 kamu dapat. So, x to the power of negative 1 is equal to 1/15. Tapi ni x ni negatif, kita tak suka. Kita kena jadikan dia positif. Ini apa dia? Ini law negative index. Bukan kat sini. Ini adalah law negative index.
Macam mana nak jadikan negatif index positif? Ingat lagi tak? Jadikan dia dalam bentuk pecahan. So 1 over X is equal to 1 over 15. So bila dua-dua dah dalam bentuk pecahan, sebelah-sebelah kan kita boleh buat apa? Darab silang. So X darab 1, kamu dapat X. 1 darab 15, kamu dapat 15. So maksudnya X equal to 15. Dapat. Tak ada panjang mana. Takat tu je. Okay, panjang tu. Okay. So first and foremost, kita kena buat apa? Kita kena letak belah kiri satu, belah kanan satu. Kalau macam soalan lain ni, tak apa dah. Macam soalan A dengan B, dia dah sebelah-sebelah. So bila dia dah sebelah-sebelah, senang A dengan B ni. Terus kamu comparekan. Bila dah ada sebelah-sebelah, kita kena buat apa? Kita kena groupkan. Ingat, kita kena groupkan. Groupkan yang group. Groupkan X kumpul dengan X, nombor dengan nombor. Nombor with number. Okay ya. X couple dengan X, nombor dengan nombor. That's why saya pindahkan yang ni. Nampak ni? Semua ni adalah bentuk darab. So macam ni, X negatif 2/3, X negatif 1/3. 1/3 ni pergi sebelah, dia jadi bahagi. Ni 5/3. 25 ni darab, dia pergi sebelah, jadi bahagi juga. Okay, lepas tu solve lah. Okay, ini adalah bahagi. So bila bahagi, kita guna darab, tolak untuk indices. Yang ni kira macam biasa, dapat yang ni. So kamu dah tolak, kamu dapat X negatif 1 equal to 1 over 15. Ini adalah negative index. Bila negative index, kita jadikan dia dalam bentuk fraction. This one lah. So fraction sama dengan fraction. Kita boleh buat cross multiplication lah, darab silang. So X darab 1, X. 1 darab 15, 15. So inilah jawapannya. Okay, dapat. Kalau tak faham, pausekan video, ulang sekali lagi. Dan nanti kita akan try. Okay, now next. Ni nombor 3 pula ya. Calculate the possible values. Tengok ni. Dia kata apa? Possible values. Ada huruf S kat belakang tu. Kalau huruf S, maksudnya dia mungkin ada banyak. Mungkin X tu ada banyak nilai dia, okay? Okay, now A dengan B senang. Saya tak nak buat, saya nak buat C. Sebab apa? Sebab A dengan B, kita tengok A. Semua base dah sama. 2, 2, 2. Yang ini base tak sama lagi. 5, 5, 6, 2, 5. So, saya nak buat yang tu. Okay. Okay, jom kita sama-sama try ya. Okay. Okay. Nombor 3 C. So first saling soalan dulu macam biasa. First soalannya 5x to the power of 2. Bukan 5x to the power of 2. 5 to the power of x to the power of 2. Ingat ya. 5 to the power of x square equal divided by 5 to the power of 3x. Yang ni baru 3x, yang tadi x square equal to 625. Okay, now nampak tak? Ini base 5, ini base 5. Ini je bukan base 5. So, kita kena jadikan 625 ini kepada base 5. Macam mana? So, macam biasa, 625 625 divided by 5. Kamu akan dapat 125 divided by 5 again. Kamu akan dapat 25 divided by 5 again. Kamu akan dapat 5 divided by 5 again. Kamu dapat 1. Bila dah sampai 1 tu, baru kita tengok sebelah sini. So, berapa kali ada 5? 1, 2, 3, 4. So, maksudnya 625 ini adalah 5 kuasa 4. So, kita tulis balik. 5 to the power of x square divided by 5 to the power of 3x is equal to 5 to the power of 4. Okay, now bila kamu dah semua base dah sama, tengok ini base 5. So, bila dah same base, untuk cari kalau x tu dekat power, kita kena compare index, compare power dia. So, kita bila dah same base, kita compare index. Maksudnya kita comparekan power dia.
So macam mana nak compare power? Tengok betul-betul ya. So this one 5x square. So power dia adalah x square. So kita ambil 2x square. Bahagi. Kalau indeks bahagi jadi tolak. 3x. Bersamaan dengan berapa? 4. Tengok kita just ambil dia punya power. Take power. 4 3x x square. Sebab base dah sama. Bila base dah sama baru kita boleh buat macam ini. Okay. Kalau macam ini, macam soalan 2 tadi, x tu adalah dekat base. Macam ini, x tu adalah dekat base. So kita selesaikan cara macam biasa, pindah. But this one, x tu dekat power, x tu dekat index. So bila x dekat index, kita kena samakan base dulu, and then kita same base. Bila dah same base, baru kita boleh compare index. Okay, faham? Okay, next. X square tolak 3x sama dengan 4. So, ini maksudnya kita kena buat apa? Factorization. 4 pergi sebelah jadi 4. Tolak 4 bagi sama dengan kosong. Ini ingat lagi yang butterfly method. Butterfly method. Ataupun kita boleh terus guna calculator. Ingat lagi tak cara nak guna calculator? Guna calculator ya. So terus guna calculator. Okay, tengok dulu. X ni ada berapa? X square ada 1. Ni x square ada 1. X square ada nilai dia 1. X nilai dia berapa? Negatif 3. Dan nombor ada berapa? Last kali negatif 4. Ni kena penting ni. Kamu kena tahu. Penting. Okay, now. Bila dah ada ni baru kita boleh masukkan dalam calculator. Okay. Pilih calculator mods masing-masing. Mods adalah mana dia buat? Simultaneous. Solving polynomial degree. Solving polynomial. Okay, now. X square. X square tadi ada berapa? X square ada 1. So, kita masukkan 1. Mana dah? X square ada 1. So, masukkan 1. X tadi ada negatif 3. Masukkan negatif 3. Yang nombor last kali tadi ada berapa? Negatif 4. So, saya masukkan negatif 4. Negatif 4. So, maksudnya X kita berapa nilai X kita? Negatif 1 dengan 4. So, dapatlah nilai dia. So X equal to negatif 1. X is equal to 4. Sebab tu ada dua nilai. Sebab dia kata possible values. Tapi sebelum tu, jangan terus tulis yang macam ni. Go. So, first kan kita ada samakan dengan kosong. So, kita kena buat dalam bracket dulu. So, X negatif 1. Negatif 1 pindah sebelah jadi apa? Tambah 1. X 4 pergi sebelah jadi tolak 4. Samakan dengan kosong. So, bila macam ni baru kita boleh pecah. So, X tambah 1 equal to 0. Barulah X equal to negatif 1. X tolak 4 equal to 0. Barulah X tu boleh jadi 4. Step ni penting. Kamu kena pandai cara nak wujudkan step ni. Jangan terus tulis jawapan. Takut kalau kau terus tulis jawapan, hilang markah. Kena ada yang dalam bracket tu. Ingat balik seajar dulu waktu kat sekolah. Ni sempat ajar waktu kat sekolah waktu bulan 1 ke bulan 2. Okay, ingat balik. So maksudnya jawapan kita dah ada. X negatif 1, X 4. Itulah jawapannya. Sebab tu soalan kata find the possible values. Dia ada nilai S tu. So maksudnya X tu ada 2. Ini jalan kerjanya. First and foremost, tengok dulu. Adakah base sama? 5, 5, 6, 2, 5. Base tak sama. Ni, so ini kita kena tukar kepada base 5. So, bila base dah sama, same base, kita compare index. Ambilkan index dia semua. X square, 3x, 4. Bila dah macam ni, equalkan dengan 0. Equalkan dengan 0. Okay? Bila dah equal dengan 0, gunalah calculator, butterfly method. Dapatlah nilai dia lah sekali. Negatif 1, 4. Hence, X is equal to negative 1. X is equal to 4. Dua jawapan dia. Okay, that's all. Okay, next. How to solve simultaneous equation. Dalam index pun ada simultaneous equation. Dalam index. Macam ini. Soalan nombor 4. Dia bagi dua index.
Dia bagi 2 equation, dia suruh kamu solve kan. Dia suruh cari nilai X dan Y. So kenalah. So saya akan buat soalan nombor 4A. 4B kamu selesaikan. Okay. Now 4A. So first and foremost, kita tulis dulu soalan dia. 4A. Apa equation dia? 81 to the power of X plus 1 times 9 to the power of X equal to 3 to the power of 5. And dia ada satu lagi. And ini guna warna lain. And 8 to the power of 2x times 4 to the power of 2y equal to 128. Okay, macam tu. Okay, ni kita kena solvekan one by one. Solvekan this one dulu, baru solvekan this one. Ingat, solvekan one by one. Okay, first solvekan yang 81 dulu. Okay, kita ada 8193. Now base tak sama, kita kena samakan base. 81 dengan 9 adalah base 3. Ada nilai dia dalam base 3. So kita boleh try. Okay, try 81. Bahagi dulu. 81 bahagi 3, kamu akan dapat 27. 27 bahagi 3, kamu akan dapat 9. 9 bahagi 3 dapat 3. 3 bahagi 3 dapat 1. So maksudnya 81 ini adalah 3 kuasa 4. 3 kuasa 4 to the power of, jangan lupa bracket, X tambah 1. Bracket juga. Okay. Darab 9 bersamaan dengan berapa? Ini 2 je. So 3 kuasa 2 bracket X bersamaan dengan 3 kuasa 5. Tadi kita dah belajar kan, bila base dah sama, kita kena buat apa? Compare index. Inilah. So saya tulis sekali lagi. Same base. Bila dah same base, apa kita kena buat? Compare index. Compare index. So kita ambil index je lah. So this one 4 bracket X plus 1. Darab jadi tambah 2 bracket X equal to 5. Lepas tu kita expand lah, buka. Ingat, jangan lupa kalau nak expand kena buat apa? Sepit ketam supaya semua jumpa. So 4 jumpa dengan X, 4X. 4 darab dengan 1, positif 4. Tambah 2 darab dengan X, 2X sama dengan 5. Okay, macam biasalah, X dekat satu tempat, nombor dekat satu tempat. So 4X tambah 2X, 6X sama dengan 5. 4 ni positif, pergi sebelah dia jadi apa? Negatif 4, tolak 4. So 6x is equal to 5 tolak 4, 1. So x bersamaan dengan berapa? 1/6. Dah dapat nilai x kita. Simple je. X is equal to 1/6. Okay, now kita tengok orang sebelah ni pula. Okay, orang sebelah ni pula. Okay, tak nak ini. Okay. Kita selesaikan ni. Okay, now kita ada, buka dulu. So 8, sebab dia ada bracket kat sini kan, kita buka dulu. 8, 2x darab 4 darab 2, 8 juga. 2y sama dengan 128. Okay, now kita ada base 8, 8, 128. So try fikir, 8, 128, base apa yang boleh digunakan untuk paling kecil? 8 ke? Tapi kena ingat 8 adalah 2 darab 2 darab 2. Maksudnya dia boleh jadi base 2. So kita try 128 ni boleh tak nak jadi base 2? Okay, 128 bahagi 2, kamu akan dapat 64 bahagi 2, akan dapat 32 bahagi 2, 16 bahagi 2, 8 bahagi 2, 4 bahagi 2, 2 bahagi 2, 1. Okay, dapat. So maksudnya dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 2 to the power of 7. So maksudnya 1 to 8 is equal to 2 to the power of 7. So kita guna base 2.
base 2. Okay, now baru masukkan balik 8 kuasa 2x. So kita tahu 8 adalah 2 kuasa 3. So 2 kuasa 3 to the power of apa? 2x. Okay, 2x. Darab 8 kuasa 2y. So 8 ni adalah 2 kuasa 3. So 2 kuasa 3 kuasa 2y. Bersamaan dengan 128 2 kuasa 7. Sini. Bila dah same base, compare index. So kita tulis dulu. Same base. Kita compare index. Senang kalau kamu buat sebelah-sebelah. Senang nampak. Compare index. Okay. Now. Kita ambil index sahaja. Kita guna warna hijau. Okay. 3 to the power of 2x. So kita jadi darab. Ingat power jadi darab. 3 darab jadi tambah sini. Power 3 power 2y. So maksudnya 3 darab 2y. Bersamaan dengan berapa? 7. Okay, and then kita darab lah macam biasa. 3 darab 2 6x. Tambah 3 darab 2 6y. Sama dengan 7. Kan tadi kita dah tahu nilai x kita berapa. X kita adalah 1/6. So kita boleh masukkan dalam equation ini. So 6 x 1/6. Sebab kita nak cari nilai y. Okay. Tengok tak? Nampak? Okay. Sebab apa kita boleh gantikan x ni dengan 1/6? Sebab kita dah dapat nilai x ni 1/6. So kita just ganti. So 6 darab 1/6. Kamu akan dapat 1. Tambah 6y sama dengan 7. Okay, now kita nak tahu y kan. So kita pindahkan 1 ni ke sebelah. So 6y is equal to 1 ni positif. Pergi sebelah jadi tolak. Ingat tuan rumah kena sentiasa dekat depan ya. Tuan rumah. So 6y equal to 7 tolak 1 6. So y bersamaan dengan 6 bahagi 6 1. Dapatlah nilai dia. Panjang jugalah jalan kerjanya. Macam tu. Kalau kamu rasa laju sangat, kamu pausekanlah video sekejap. Tengok balik jalan kerja. So maksudnya hence x is equal to 1/6, y is equal to 1. Inilah jawapannya. Okay. Bila kamu jumpa simultaneous equation, solvekan setiap satu-satu. Jadikan ini nombor 1, ini nombor 2. So solvekan nombor 1 punya equation dulu. Kalau base tak sama, kena samakan base dulu. Tengok, samakan base, samakan base, samakan base. Samakan base dulu. Samakan base, base, base. Bila base dah sama, baru kita boleh compare index. Kena tengoklah index tu dia guna power ke, dia guna multiplication ke, division ke, negative index ke, terpower 0 ke. Kamu kena betul-betul confirm lah. So bila base dah sama, kita carilah nilai. Bila dah dapat x kat sini, baru kita boleh selesaikan nak cari nilai y pula. Equation ke 2. Equation ke 2. Tak. So equation ke 2 pun sama. Tapi ingat, kalau dalam equation tu ada bracket dulu macam ni, kamu kena selesaikan dulu dalam bracket tu. So macam ni 4 darab 2. Dapatlah 8. Okay. So lepas tu baru tengok apakah the simplest base. Ingat, benda yang kena ingat adalah simplest base. Simplest base. Macam yang ini, base paling kecil adalah 3. So base paling kecil 3. So kita terus guna. Macam ini dia ada 8 dengan 128. Tapi kita ingat 8 ni adalah 2 kuasa 3. So maksudnya base paling kecil adalah base 2. 128 pun base 2 paling kecil. Baru bila dah base sama 2, 2, 2, baru kita boleh same base, compare index. And then kita dah tahu nilai x. Nilai x ni kita dah tahu. X. So kita ganti je lah. Dapatlah 1/6. And then selesaikan. Okay. Macam tu. Itu je yang kerjanya. Yang B dengan B ni lebih kurang juga. Macam ini B ni kamu ada ni ada bracket 4 jumpa 4, kamu akan dapat 16. Kamu akan dapat 16 dengan 8. So base paling kecil adalah base berapa? Cuba fikir base paling kecil base berapa. And this one 927. 1. Kalau 1 maksudnya berapa? Macam ini 9. Ini base 3 lah paling kecil.
So, kalau 1 itu adalah 3 kuasa kosong. Maksudnya nanti bila kamu nak samakan indeks, kamu kena equal to 0. Ingat. Apa-apa yang to the power of 0, jawapan dia akan dapat 1. So, bila dia tulis 1 kat sini, maksudnya base dia tu, powernya adalah 0. 0 index. Kena pandai. Try cuba. Okay, now number 5. Last two more question. In an experiment performed by Susan, it was found that the temperature of metal rose. Apa maksud rose kat sini? Rose kat sini maksudnya increase, menaik. Daripada 25 degree Celsius to T degree Celsius. So, dia naik daripada 25 degree kepada T degree Celsius. According to equation, dia ada equation dia T equal to 25 darab bracket 1.2 to the power of M. M tu apa? When the metal was heated for M second. M ni adalah masa berapa saat metal tu dipanaskan. Okay, sekarang dia nak suruh cari apa? Different. Calculate the difference in temperature between the 5th second and the 6th second to the nearest degree Celsius. Okay. Now, kita kena buat apa first? Kita kena kumpulkan maklumat. Okay, buat kat sini juga. Kumpulkan maklumat. Ini soalan nombor 5 kan? Kumpulkan maklumat. Okay, first dia kata apa? Degree tu dia naik daripada 25 degree Celsius kepada T degree Celsius. So, nak cari nilai T macam mana? Kita guna equation. Equation nak cari nilai T. Equation. Kenapa besar sangat ni? Kecil sangat ni. Equation. Mana. Okay, equation ni apa? T degree Celsius T lah tak ada. Adalah bersamaan dengan 25 darab 1.2 to the power of M. Di mana M tu apa? M ini adalah dalam second berapa lama dia dipanaskan. Okay, now dia suruh cari waktu T tu waktu 5 saat 5 second and also T tu waktu 6 second. Dia suruh cari different. So, bila suruh cari different, maksudnya dia suruh hasil tolak. Okay, first kita carilah dulu waktu T bersamaan dengan 6 second. Waktu 6 second, M tu bersamaan dengan 6. So, kita masukkanlah nilai M tu 6 ke dalam equation ini. So, kita try. So, T equal to 25 times 1.2 to the power of 6. Yang ini kamu tekan kalkulator macam biasa. Okay, saya pun tekan kalkulator. 25 mod 1. 25 bracket 1.2 bracket to the power of 6. Okay, ambil dalam bentuk pecahan. Ambil je semua dulu. 74, 64, 96. 74. Dapat berapa nilainya? So, T waktu 6 saat 74.6496. Okay. Itu waktu T sama dengan 6. So, sekarang kita cari waktu T bersamaan dengan 5 second pula. M sama dengan 5 lah maksudnya. So, kita masukkan. So, T equal to 25 1.25. Okay, kita try. Dapat berapa? Masukkan kalkulator. 25 bracket 1.2 to the power of 5. 62.208. 62.208. So, kita pun tulis kat sini. 62.208. Bila dah ada dua ni, dia minta apa? Different kan? Hasil tolak. So, hasil tolak kenalah yang besar tolak yang kecil. So, kita pun buat. So, different is 74.6496 minus 62.208. And then kira 74.6496 minus
62.208. 12.4416. 12.4416. So kamu dapat 12.4416. Tapi ingat soalan kata apa? To the nearest degree Celsius. So to the nearest degree Celsius maksudnya dia tak nak dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk perpuluhan. Dia tak nak perpuluhan ni. So kalau tak nak perpuluhan, kita kena tengok dekat sini. Dekat nombor yang last. Okay, 12. Ini mana satu hilang dah. Okay, 12. So kita tengok 2. 2 tengok orang sebelah 4. 4 ni tak lebih daripada 5. So tak perlu tambah 1. So stay je. So maksudnya perbezaan dia adalah 12. Itulah jawapannya. Okay. So maksudnya itulah jawapannya. 12 degree Celsius beza. Pendek je jalan kerja. Okay. So first, kena fahamlah soalan minta apa. Dia kata dia bagi equation T bersamaan dengan 25 darab 1.2 to power of M. Lepas tu dia suruh cari perbezaan waktu minit ke-6 dengan minit ke-5. So kita kira dulu minit ke-6 kita dapat ini. Minit ke-5 kita dapat ini. Lepas tu perbezaan adalah different. Maksudnya hasil tolak. So kamu tolak. And then final answer bukan kat sini lagi. Not yet. Dia kata dia nak final answer dalam bentuk nearest degree. Bila nearest degree maksudnya jangan buat dalam bentuk titik perpuluhan. So 12. Point 4 tak lebih daripada 5. So stay je lah 12. Kalau dia 12.8 baru kamu tambah jadi 13. Okay, itulah jawapannya. Pendek je. Okay, dan last sekali soalan last. Saya akan buat soalan nombor 6. Saya nak kamu buat soalan nombor 7. Okay, apa soalan nombor 6 kata? Ini buat sendiri. Encik Azmi bought a locally made car for RM 55,000 after 6 years. Ingat dia kata apa? After 6 years. Encik Azmi wish to sell the car. Based on the explanation from the used car dealer, the price, harga akan dikira menggunakan equation. Selalunya dia akan bagi equation tu. 55,000 times 8/9 to the power of n. N tu apa? N is either number of year after the car is bought. Okay, N kita bersamaan dengan berapa sekarang? 6 lah kiranya. Sebab dia kata after 6 years. Okay, what is the market value of Encik Azmi car? State your answer correct to nearest RM. So maksudnya dia nak tahu harga dia bila N tu equal to 6. So kamu boleh terus kira kat sini pun boleh. 55 000 times 8 to the power of 8/9 to the power of 6. Tekan je kalkulator. Jom kita tekan kalkulator sama-sama. Mana? 55,000 times 8/9 to the power of 6. So your answer is 27129.86. Tulis dulu. 27129.86. 27129.86. Tapi ingat dia kata apa? Correct to the nearest RM. Dia nak RM je, bukan sen. So kalau RM dia berakhir dekat sini. Dekat 9 tu. Tengok orang sebelah 8. So maksudnya 9 tu kena tambah 1. So jawapan kamu adalah 27 ringgit 130. 27,130. Macam tu je lah jalan kerjanya. Try sendiri nombor 7 macam mana. Fahamkan. Pilih. Macam tu je lah. Simple. Dah siap. Dah habis. Dah siap. Okay. So that's all. So your homework is to do all the other question that I have left out. Macam ini. Soalan nombor 7. Semua ni muka surat 26. Soalan 7. Soalan nombor 4 B. Okay, soalan nombor 4 B. Soalan nombor 2 B, A dan B. Soalan nombor 3 pun A dan B. Kena buat. Dan last sekali soalan nombor 1 B dan C.
That's your homework. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay. So that's all for today's class. So next class nanti saya akan buat quiz. Quiz guna Google Form ataupun quizzes. Rasanya Google Form lagi senang, lagi cepat. Kurang internet guna, so semua orang insya-Allah boleh jawab. Okay. So make sure study. Next class kita akan buat quiz. Okay. That's all for today. Thank you.